Pendidikan Islam Tahun 2 Ustazah Radiah binti Ali. Bidang ibadat. Tajuk Diriku Bersih. Objektif pembelajaran. 1. Murid dapat menyatakan alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Objektif pembelajaran. 2. Murid dapat menyatakan ciri-ciri alat beristinja dan syarat-syarat beristinja. Objektif pembelajaran. 3. Murid dapat menyatakan cara-cara beristinja dan kepentingan beristinja. Berlatih menjadikan mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Ustazah? Ustazah harap semuanya sihat selalu. Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar bidang ibadat dalam tajuk Diriku Bersih. Okey, Ustazah nak anak-anak fokus semasa kita belajar. Okey anak-anak, sebelum belajar kita kena baca doa. Okey, tanda tangan semua. Baca bersama Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inna salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Okey, anak-anak dah bersedia nak belajar? Keluarkan buku teks dan buku aktiviti. Okey, boleh duduk dengan selesa dan bersedia untuk belajar. Ustazah nak anak-anak fokus semasa kita belajar. Okey anak-anak, keluarkan buku teks Pendidikan Islam tahun 2. Okey. Lihat kepada isi kandungan. Okey. Hari ini kita akan belajar bidang ibadat unit 1 diriku bersih. Okey, muka surat 73. Okey. Unit 1, diriku bersih. Mari fikirkan. Okey, nombor 1. Yusuf, jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinja? Ada. Cara lain beristinja ialah, ialah apa anak-anak? Anak-anak tahu tak? Kalau tak tahu, saya boleh ajarkan hari ini ya. Buka muka surat 74. Baca dan fahami. Alat-alat untuk beristinja. Anak-anak tahu tak beristinja tu apa? Beristinja ialah membersihkan diri daripada najis, iaitu buang air besar dan buang air kecil. Faham ya? Alat-alat untuk beristinja. Ada 2 cara untuk beristinja. Yang pertama, air mutlak. Menggunakan air mutlak. Beristinja menggunakan air mutlak. Yang kedua, benda-benda kesat. Beristinja menggunakan benda-benda kesat. Apabila tiada air, kita gunakan benda-benda kesat. Apakah benda-benda kesat tersebut? Yang pertama, gambar apa ni anak-anak? Ini adalah gambar kulit kayu. Yang ni adalah surat khabar lama. Yang ni adalah kain. Yang ni adalah batu. Yang ni ialah daun-daun kering. Yang ni adalah tisu. Benda-benda kesat yang pertama ialah kain. Yang kedua ialah kertas. Kertas, contoh dia boleh guna surat khabar lama. Yang ketiga, batu. Batu yang ni anak-anak
Kalau boleh batu yang bersegi. Batu yang tidak tajam, yang bersegi. Okey. Seterusnya, kertas tisu. Ni biasa. Orang Cina biasa guna tisu. Orang Islam guna air. Kalau dah tak ada, boleh guna tisu. Daun-daun kering. Daun-daun kering kalau kita ada dekat hutan, kita nak buang air tapi kita tak ada air kan. Kita nak buang air besar, nak buang air kecil, kita tak jumpa air. Kita berada di hutan, kita boleh gunakan daun-daun kering untuk membersihkan kubul dan dubur. Okey. Kubul tu untuk buang air kecil, bahagian depan. Dubur tu untuk buang air besar, bahagian belakang. Okey. Kulit kayu. Kulit kayu boleh juga digunakan untuk beristinja. Okey. Okey anak-anak, info. Walau bagaimanapun, istinja menggunakan air adalah lebih afdal. Maksudnya, kalau kat rumah kita ada air, kita gunakanlah air. Kecuali kalau tak ada air, kalau kita berada di dalam hutan, kita tak jumpa air, kita berada di tempat yang tak ada air, barulah kita boleh gunakan benda-benda kesat untuk menggantikan air mutlak. Air mutlak ni apa ya anak-anak? Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Apa itu suci? Air suci tu maksudnya air yang bersih dan halal. Yang menyucikan ialah air yang boleh digunakan untuk membasuh kotoran, membasuh najis. Air yang suci, air yang halal banyak. Air sirap, air Milo, air Holik, semua air yang boleh diminum adalah air yang suci. Tapi adakah air Milo, air sirap, air Holik boleh digunakan untuk menyucikan, membersihkan najis? Jawapannya tidak. Jadi air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci dan boleh menyucikan. Bukan air yang suci sahaja, tetapi air yang suci dan boleh menyucikan. Air yang bersih dan boleh membersihkan kotoran. Okay, contohnya ialah air paip, air sungai, air laut. Okey, air yang boleh membersihkan kotoran. Okey, faham ya anak-anak? Okey, nilai. Bergurulah kepada yang tahu. Kalau tak tahu, kena tanya ustaz dan ustazah yang tahu. Boleh juga tanya mak ayah. Kalau mak ayah awak tahu. Kalau tak tahu, boleh tanya ustaz dan ustazah. Boleh WhatsApp. Okey. Baca dan ingat. Okey, muka surat 75 ya anak-anak. Muka surat sebelah. Okey. Baca dan ingat. Ciri-ciri alat beristinja. Apakah ciri-ciri alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja? Iaitu benda-benda kesat macam mana yang boleh digunakan. Okey. Yang pertama, benda-benda kesat. Okey, seperti batu dan kertas. Jika benda tu licin seperti plastik, kaca, cermin, dia tak boleh digunakan untuk beristinja kerana dia tidak kesat. Okey, cuba awak rasa kain, kertas dengan cermin. Perbezaan dia awak boleh rasa. Cermin ni licin, dia tak boleh membersihkan najis. Okey. Okey, yang kedua,
bukan benda dimuliakan. Okey, contoh dia makanan. Okey, makanan contoh dia roti. Okey, boleh ke membersihkan bahagian kubul dan dubur dengan roti? Tidak boleh. Kerana roti adalah benda yang dimuliakan. Kita buat untuk makan. Jadi, tak boleh membersihkan najis menggunakan makanan. Okey, faham anak-anak? Okey, nombor 3. Bersih dan suci. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Bukan benda kotor seperti najis dan darah. Okey? Faham? Benda untuk kita guna untuk beristinja mestilah bersih dan suci. Kita tak boleh gunakan najis untuk membersihkan najis. Nanti dia jadi lagi kotor. Bukan lagi bersih, tapi lagi kotor. Okey, nombor 4. Boleh menghilangkan najis. Bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Ustazah dah cakapkan tadi ya. Bukan benda yang licin seperti plastik dan kaca. Okey, faham anak-anak? Okey, benda tu mestilah kesat dan boleh menghilangkan najis. Okey. Mari kita lihat syarat-syarat beristinja. Okey, apakah syarat-syarat beristinja selain air? Okey. Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Okey, maksudnya najis tu masih lagi berada di kubul atau dubur. Dia tidak boleh terjatuh ataupun dah pergi ke tempat lain. Okey. Yang kedua, najis masih belum kering. Okey. Najis masih belum kering. Najis tu masih baru. Maksudnya awak baru buang air besar, awak nak bersihkan guna batu. Jadi boleh. Kalau dah lama, dah kering, dah seminggu, masih lekat lagi dekat awak punya kubul dan dubur, tu tak boleh. Okey, najis mestilah masih basah. Okey, faham? Belum kering, masih basah. Maksudnya baru. Selepas awak buang air besar, awak terus saja bersihkan guna benda-benda kesat yang boleh digunakan untuk beristinja. Okey. Muka surat 76. Okey, muka surat 76. Okey, anak-anak. Okay. Mari amalkan. Okey, mari amalkan. Cara-cara beristinja selain air. Okay. Kat bawah ni adalah cara-cara beristinja selain air. Okey, ini adalah contoh menggunakan batu. Okey. Mari kita baca. Yang pertama, sapu kubul bahagian depan yang buang air kecil tu, dan dubur bahagian belakang yang buang air besar dengan benda kesat. Okey, ulang lagi sekali. Sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Okey. Benda kesat ialah contoh di sini batu. Okey, ada berapa biji batu? Okey, awak boleh tengok. 1, 2, 3. Ada 3 biji batu. Okey. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Sapu dengan 3 kali sapuan. Okey, gunakan batu yang pertama tadi. Okey, awak dah kesat, boleh buang batu tersebut. Dan gunakan batu yang kedua.
Okey, sapu dan juga buang. Okey. Gunakan batu yang ketiga, sapu dan juga buang sehingga diyakini bersih. Kalau belum bersih lagi, boleh tambahkan batu lagi. Okey. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu, batu yang baharu. Okey. Tak boleh gunakan batu yang sama. Okey. Kalau tak bersih, boleh tambah lagi batu supaya lebih bersih. Okey. Kepentingan beristinja selain air. Okey. Kenapa kita perlu beristinja selain air? Okey, yang pertama, mudah didapati. Okey, kalau tak ada air, apakah benda yang boleh digunakan yang ada di rumah yang boleh menggantikan air? Okey, benda tadi seperti yang Ustazah ajar tadi, batu, kain, surat khabar lama, tisu, benda-benda yang mudah didapati. Okey. Okey, yang kedua, sebagai pilihan selain air. Okey. Benda-benda tersebut boleh menggantikan air jika tiada air. Tapi kalau ada air, lebih baik menggunakan air. Okey, faham ya anak-anak? Okey, info. Boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai 3 permukaan yang berbeza. 3 permukaan yang berbeza. Boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai 3 permukaan yang berbeza. Okey. Maksudnya batu tu bersegi. Contoh dia, batu tu bersegi macam ni. Okay. Tapi dia tak boleh tajam. Kalau tajam apa jadi? Nanti awak punya kubul dan dubur luka. Batu yang bersegi-segi. Okey, boleh cari batu yang tak tajam, yang bersegi-segi macam ni, ada segi. Jadi awak boleh pegang dekat sini ke, atau dekat sini, atau dekat sini. Faham ya anak-anak? Okey, sebagai rumusan, cara istinja yang lebih afdal menggunakan benda kesat dahulu sebelum menggunakan air. Okey, cara beristinja yang lebih afdal menggunakan benda kesat dahulu sebelum menggunakan air. Okey, ni sebelum menggunakan air, sebab kat rumah kita tak ada air. Jadi takkanlah kita nak biarkan saja najis tu melekat kepada dubur dan dubur kita. Jadi sementara nak tunggu ada air, sementara nak tunggu jumpa air, kita perlulah beristinja dulu dengan benda-benda kesat. Okey, supaya najis tu tak lekat kepada kubul dan dubur kita. Okey. Bila kita dah beristinja, kita bolehlah pakai seluar. Lepas tu kita cari air. Okay. Kalau tak jumpa juga, tak apa. Tapi kita dah bersihkan kubul dan dubur kita. Jadi kita dah suci daripada najis. Okey, apabila telah ada air atau jumpa air, bolehlah basuh lagi sekali supaya bertambah bersih. Okey, nilai. Menuntut ilmu suatu kewajipan.
Boleh ya anak-anak? Okey anak-anak, tadi kita dah belajar. Sekarang kita akan buat latihan. Okey, keluarkan buku aktiviti dan duduk dengan selesa. Okey, Ustazah nak awak ikut Ustazah semasa kita buat latihan. Okey anak-anak, keluarkan buku aktiviti tahun 2, buku pendidikan Islam tahun 2. Okey. Tadi kita dah belajar, sekarang kita akan buat latihan. Okey, Ustazah awak buka muka surat 73. Okey. Unit 1, diriku bersih. Okey. Soalan dia, suaikan. Okey. Yang pertama, dia bagi contoh. Okey, ini gambar. Gambar apa anak-anak? Gambar batu. Okey, ini ba alif ba ta waw tu. Batu. Okey, ini jawapan dia. Okey, yang kedua, gambar daun kering. Yang ketiga, kulit kayu. Maaf, yang kedua kulit kayu. Yang pertama daun kering. Yang kedua kulit kayu. Yang ketiga tisu. Yang keempat kertas ataupun surat khabar. Yang kelima kain. Okey. Okey, mari kita lihat. Dal, alif, da, hamzah, waw, nun, wun. Daun. Kaf, ke, ro, ya, ngaring. Kering. Daun kering. Okey, mana daun kering? Okey, daun kering yang ini. Kita gariskan kepada jawapan. Okey, yang kedua. Ini gambar kulit kayu. Okey, mari kita eja kulit kayu. Mana kulit kayu? Ta, ya, ti, sin, waw, su. Tisu. Bukan. Okey, kaf, waw, ku, lam, ya, ta, lit. Kulit. Kaf, alif, ka, ya, waw, yu. Kayu. Kulit kayu. Okey, betul. Ni kulit kayu. Okey, gariskan jawapan dia. Okey, yang ketiga, tisu. Okey, tisu tadi kita dah baca. Ta, ya, ti, sin, waw, su. Tisu. Okey, gariskan jawapan dia. Okey, yang keempat, surat khabar. Okey, surat khabar. Kaf, alif, ka, hamzah, ya, nun, yin. Kain. Kain yang mana? Kain yang bawah. Okey. Gariskan jawapan dia. Okey, yang kelima, sin, waw, su, ro, ta, rat. Surat. Ho, bar, khabar. Surat khabar. Okey, ini surat khabar. Okey, dah siap. Okey, buka muka surat 74. Okey. Okey, nomborkan. Okey, kita lihat kepada buku teks.
Okey. Okey anak-anak. Syarat-syarat beristinja. Okey. Kita boleh rujuk buku teks. Syarat-syarat beristinja selain air. Okey. Syarat-syarat beristinja selain air. Okey. Najis tidak beralih dari tempat asal. Okey. Najis masih belum kering. Okay. Benda-benda kesat. Okey, contoh dia benda-benda kesat nombor 2. Benda-benda kesat nombor 2. Nombor 2 ialah ciri alat istinja selain air. Okey. Ciri-ciri alat beristinja selain air adalah benda kesat. Okey. Jadi, benda-benda kesat adalah ciri ataupun syarat. Okey. Kalau kita rujuk kepada buku teks, ciri ialah benda-benda kesat. Okay. Jawapan dia adalah nombor 2. Ciri-ciri. Okey. Contoh. Nombor 1. Bersih dan suci. Bersih dan suci ialah syarat ataupun ciri. Okey. Bersih dan suci. Bersih dan suci ialah ciri-ciri. Okey. Bersih dan suci, ciri-ciri. Nombor 2. Okey, tuliskan nombor 2. Okey. Nombor 2. Bukan benda dimuliakan. Bukan benda dimuliakan. Okay. Lihat buku teks. Bukan benda dimuliakan. Seperti makanan. Dia juga adalah ciri-ciri. Ciri-ciri nombor 2. Okey, tuliskan nombor 2. Nombor 3. Boleh menghilangkan najis. Boleh menghilangkan najis. Syarat ataupun ciri. Boleh menghilangkan najis. Dia adalah ciri-ciri. Ciri-ciri nombor 2. Tuliskan nombor 2. Najis masih belum kering. Najis masih belum kering. Lihat nota. Najis masih belum kering. Syarat najis masih belum kering. Najis masih belum kering. Syarat nombor 1. Tuliskan nombor 1. Okey, nombor 5. Najis tidak beralih dari tempat asal.
Najis tidak beralih dari tempat asal. Najis tidak beralih dari tempat asal ialah syarat-syarat. Najis tidak beralih dari tempat asal ialah syarat-syarat. Syarat-syarat nombor 1. Tuliskan nombor 1. Okey, boleh anak-anak? Okey, kita buat muka surat 75. Okey. Isi tempat kosong. Cara beristinja menggunakan benda kesat. Okey. Yang ni kita kena rujuk buku teks. Okey. Muka surat 76. Sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Cara-cara beristinja selain air. Cara-cara beristinja selain air nombor 1 ialah sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Okey, isikan jawapannya. Sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Benda kesat. Tuliskan. Okey. Nombor 2. Tempat kosong dengan tempat kosong kali sapuan. Okey. Lihat jawapan dia. Sapu. Okey. So, tuliskan jawapan dia. Sapu. Sapu dengan tiga. Tuliskan 3. Tiga kali sapuan. Seterusnya, setiap tempat kosong menggunakan benda tempat kosong yang tempat kosong. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Okey, isikan jawapan. Setiap sapuan. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Okey, boleh anak-anak? Okey. Muka surat 76. Okey. Tanda dan warna.
Tandakan right pada alat-alat beristinja. Tandakan betul pada alat-alat istinja. Tandakan pangkah kepada bukan alat-alat beristinja. Okey, contoh. Batu, betul. Tulang, salah. Besi, salah. Okey, kita buat. Plastik. Adakah plastik boleh digunakan untuk beristinja? Okey. Kalau kita rujuk buku teks, alat-alat yang digunakan untuk beristinja: kain, kertas, batu, kertas tisu, daun-daun kering, kulit kayu. Ini sahaja. Jadi, plastik tidak boleh digunakan. Okey. Yang kedua, kain. Kain boleh digunakan. Yang ketiga, kulit kayu. Kulit kayu boleh digunakan. Okay. Muka surat 77. Okey. Cermin kaca bolehkah digunakan? Tidak. Okey, tidak boleh digunakan. Okey. Kulit kayu. Maaf, kulit durian. Kulit durian tajam. Bolehkah guna? Tak boleh. Ini benda tajam. Kaca tajam, kulit durian juga tajam. Ia tidak boleh digunakan kerana akan luka dan berdarah. Okey, jadi tidak boleh digunakan kulit durian. Okey. Daun-daun kering. Daun-daun kering boleh. Okay, seterusnya. Okey. Gelas plastik. Boleh ke gelas plastik? Tak boleh sebab licin. Okey. Dia tak kesat. Dia licin. Okey. Yang kedua. Surat khabar. Surat khabar boleh. Termasuk dalam kertas. Okey. Yang ketiga. Guni beras. Guni beras tak boleh digunakan sebab licin. Guni. Kalau dulu guni beras macam mana? Sekarang punya beras punya bekas licin. Jadi tak boleh digunakan. Okey. Seterusnya. Kulit pisang. Bolehkah kulit pisang? Tak boleh. Sebab licin dan dia juga kategori makanan pisang, ya. Okey, yang kedua, ubi keladi. Ubi keledek. Ubi keledek. Ubi keledek makanan. Makanan tak boleh. Okey, seterusnya tisu. Tisu boleh tak? Tisu boleh. Okey. Siap ya anak-anak? Okey. Muka surat 78. Isi tempat kosong. Okey. Istinja dengan benda kesat. Alat, syarat, kepentingan. Okey. Alat, kulit kayu. Okey. Syarat, najis tidak beralih dari tempat asal. Kepentingan, sebagai pilihan selain air. Okey. Yang pertama, alat. Okey, kita baca jawapan dekat atas. Najis masih belum kering.
Adakah dia alat, syarat atau kepentingan? Okey, jawapan dia najis masih belum kering. Najis masih belum kering termasuk dalam syarat. Okey, tuliskan. Najis masih belum kering. Okey, potongkan. Okey, yang kedua, batu. Batu alat ataupun kepentingan. Jadi, batu ialah alat. Tuliskan batu. Batu. Okey. Seterusnya, daun-daun kering. Daun-daun kering ialah alat. Okey. Tuliskan. Daun-daun kering. Okey, daun-daun kering. Okey, jadi tinggal satu. Alat istinja adalah mudah didapati. Okey, yang ni termasuk dalam kepentingan. Okey, tuliskan jawapannya. Alat istinja adalah mudah didapati. Okey, boleh anak-anak? Alat istinja adalah mudah didapati ialah kepentingan. Okey. Ke surat 78. Kita dah siap buat latihan. Okey anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ustazah harap semuanya boleh faham dan boleh buat. Okey, kalau tak faham boleh WhatsApp Ustazah untuk tanya. Okey anak-anak, Ustazah nak anak-anak siapkan tugasan dan hantar apabila diberi tahu. Okey, anak-anak selamat menjawab tugasan. Assalamualaikum. Alhamdulillah.